Ada Ustazah. Amir Syahmi. Ada Ustazah. Fahim. Fahim. Syamil. Ada Ustazah. Ada Ustazah. Amni Dalila. Ada Ustazah. Awadah. Wasim. Fatin Amira. Ada Ustazah. Anin Najihah. Ada Ustazah. Nadrah Batrisha. Ada Ustazah. Anis. Ada. Azwani. Ada Ustazah. Adik Fakif. Ada. Alia Fakihah. Ada. Nabila. Wasim. Amza. Amza. Ada Ustazah. Amza Syahmi. Ada Ustazah. Abdul Arsyad. Ada Ustazah. Fahim. Fahim. Ada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey, untuk hari ini kita nak buat ulang kaji berkaitan dengan tajuk zaraf. Okay. Zaraf ni kalau ikut dia berada di tajuk yang keberapa? Sebab awak dah belajar dah sebelum ni. Ustazah nak buat peneguhan, pengukuhan, jadi buat ulang kaji sikit lah. Mungkin samar ataupun lupa buat ulang kaji sikit tentang tajuk zaraf. Zaraf tajuk berapa Az-zarf. Ni dah belajar dah sebenarnya. Tajuk berapa? Fatin Amira, Az-zarf. Ada dekat tajuk berapa Tajuk 5. Tajuk 5. Okay, tajuk 5 pun ada juga tapi kita tajuk 5 tu kita tak masuk lagi. Sebelum tajuk 5, tajuk berapa yang ada zaraf lagi? Azwani? Tajuk 4. Tajuk 4. Tajuk 4 yang berkaitan sihhati wa tharwati. Sebelum ni ada tak siapa yang ajar, kalau ada ustaz-ustaz yang masuk kelas awak berkaitan dengan zaraf? Siapa pernah dengar pasal zaraf? Masa tajuk 4 ni, sebab bukan Ustazah yang ajar masa tu. Siapa yang sentuh pasal zaraf? Tak ingat? Lama sangat cuti, tak ingat dah zaraf siapa yang ajar? Okey, seorang cerita sikit zaraf ni apa Kena Ustazah panggil nama juga. Syamil, zaraf ni apa Syamil? Syamil? Zaraf ni apa Tak ada orang yang tahu pasal zaraf. Tak ingat. Tak ingat. Orang lain? Siapa yang ingat pasal zaraf? Zaraf ni apa? Keterangan. Izzah Najihah ada tak? Ada. Ada. Pasal zaraf?
Apa maksud zaraf? Zaraf ni apa dia? Macam nak bagi penerangan. Penerangan. Pasal apa? Masa ataupun tempat. Masa ataupun tempat. Contoh? Contoh zaraf apa? Orang lain? Qablun. Qablun. Okey, syukran jazilan. Orang lain? Apa sebenarnya? Zarafnya apa dia Orang lain? Marisha Damia? Apa dia Masya? Apa dia maksud zaraf? Tak ingat dah Masya Damia? Isim yang menjelaskan. Isim yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Isim menjelaskan apa? Tentang suatu keadaan. Keadaan apa? Tak tahu? Tak ingat? Tak. Tak ingat langsung ni. Okey. Zaraf ialah perkataan ataupun kalimah. Dia word. Word, perkataan ataupun kalimah untuk menunjukkan tempat ataupun masa. Maksudnya perkataan zaraf ni samalah macam hampir sama dengan huruf jar. Huruf jar adalah huruf kan? Huruf. Contoh min, ila, an, ala. Tapi zaraf dia perkataan juga, tapi perkataan dia macam dia hampir sama macam harfu jar, tapi yang ni namanya zaraf. Zaraf terbahagi kepada dua. Zaraf terbahagi kepada dua. Yang pertama zaraf zaman, yang kedua zaraf makan. Kena ingat ada dua je. Zaraf ni berkaitan dengan tempat ataupun berkaitan dengan masa. Az-zaraf. Okey. Sebenarnya lawa form dah belajar, tapi sebab diterangkan sangat sedikit dan diaplikan terus dalam ayat-ayat penggunaan ayat-ayat bahasa Arab, awak jadi tak ingat. Yang lebih awak familiar ialah huruf jar. Huruf jar ni dia membariskan bawah. Sebab kalau tak ada huruf jar, macam mana dan sekolah, ilal madrasah ke sekolah, minal madrasah daripada sekolah. Itu huruf jar. Zaraf ada dua, zaraf zaman dan zaraf makan. Okay. Kita sentuh dulu tentang zaraf makan. Zaraf makan dia berkaitan dengan kedudukan ataupun position. Maksud kedudukannya apa? Kedudukan ni macam di hadapan, di belakang, di sebelah kanan, di tengah-tengah, di antara. Kalau atas, kalau harfu jar, ala. Ala di atas. Ala, tapi kalau zaraf, lagi satu perkataan, selain daripada ala apa? Ala tu adalah harfu jar sebenarnya. Kalau zaraf, di atas. Apa? Tahta. Fauqa. Tahta bawah. Fauqa di atas. Fauqa ni perbezaan antara fauqa dengan ala. Fauqa memang betul-betul dekat atas kita. Kalau ala ni atas, boleh jadi atas yang jauh sikit macam tu lah. Okey. Catat sikit untuk untuk pelajaran hari ini berkaitan dengan tajuk zaraf. Yang pertama apa?
Zaraf, Zaraf menunjukkan tempat dan masa. okey. Salil. Zaraf kalimah yang digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun masa. Okay, Salil Keluar tak? Keluar tak? Keluar. Okey, kita tengok contoh ayat. Zaraf ada dua, yang pertama zaraf zaman, yang kedua zaraf makan. Contoh ayat, ana walad al-usrah sabahan. Apa maksud dia? Tanawalas al-usrah sabahan. Ini adalah contoh perkataan zaraf yang berada di akhir. Tanawalas al-usrah sabahan. Untuk perkataan zaraf yang berada di akhir, i'rabnya ialah zaraf mansub bil fathah. Zaraf mansub bil fathah. I'rab zaraf ni tak banyak Dia tengok kepada kedudukan perkataan. Contoh ayat bagi zaraf zaman. Tanawalas al-usrah sabahan. Ni contohnya. Tanawalas al-usrah sabahan. I'rab bagi perkataan sabahan zaraf mansub bil fathah. Itu kalau contohnya berada di hujung. Untuk last. Zaman. Sabahan tu maksudnya apa? Pagi. Waktu pagi. Dia waktu pagi. Tanawalat al-usrah sabahan. Keluarga itu dia mengambil apa? Mengambil nak cantik lagi, tanawalat al-usrah al-futur sabahan. Satu keluarga dia ambil sarapan pada waktu pagi. Kalau nak kita ambil ni, maksudnya ayat ni umum lah. Dia nak ambil apa, tak kisah apa-apa. Tanawalas al-usrah sabahan. Sabahan tu pagi. Contoh. Ayat lain. Yushahidul walidani at-tilfaz laylan. Contoh. Yushahidu sedang menonton al-wildan, dua orang kanak-kanak lelaki, at-tilfaz. Dia tonton apa? At-tilfaz tu maksudnya apa? TV. TV, at-tilfaz laylan. Yushahidu al-wildani at-tilfaz laylan. Laylan maksudnya Malam. Jadi ini adalah contoh zaraf yang berkaitan zaraf zaman, masa. Jadi nak i'rabkan perkataan laylan adalah macam contoh yang atas ni, zaraf mansub bil fathah.
Ini adalah contoh zaraf zaman. Ini ya. Yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk awal-awal pendahuluan tadi, kena tahu zaraf tu maksudnya apa. Kalimah yang digunakan untuk menunjukkan tempat ataupun masa. Kemudian zaraf tu ada dua jenis. Yang pertama zaraf zaman, yang kedua zaraf makan. Ini adalah contoh bagi zaraf zaman. Okey dah? Dah. Dah? Cik Salin dah? Okey. Kita masuk pada contoh zaraf makan pula. Okey. Macam mana contoh untuk zaraf? Qama Umar amamal fasli. Apa maksud qama? Qama Umar. Qama maksud dia? Bangun tidur. Diri. Telah berdiri. Qama Umar. Kalau bangun tidur lain. Nama bangun tidur ni khusus untuk satu perkataan dalam bahasa Arab, nama dia apa? Qaza. Istayqaza tu memang khusus minan naumi. Dia telah bangun daripada tidur. Istayqaza minan naumi. Kalau qama berdiri yang standing. Berdiri tegak tu qama nama dia. Lain. Kalau istayqaza tu tidur. Dia lain. Tidur tu kita gunakan perkataan minan naumi. Qama telah berdiri saja. Qama Umar amamal fasli. Umar amamal telah berdiri Umar. Umar telah berdiri di hadapan kelas. Adalah contoh untuk perkataan mufrad. Yang mana satu zaraf dia? Amama. Mama. Zaraf dia Amama. adalah amama. Ini adalah zaraf makan. Zaraf makan. Okey, kalau zaraf makan, i'rabnya macam mana? Okay, contoh yang atas tadi. Yang atas tu tinggal zaraf zaman. Kita tambah. Zaraf zaman mansub bil fathah. Yang atas pun sama. Zaraf zaman mansub bil fathah. Okay, kalau yang qama Umar amamal fasli, apa dia punya i'rab? Zaraf apa yang ni? Makan. Zaraf makan. Amama. Zaraf makan mansub bil fathah. Apa maksud mansub ni? Lama dah tak belajar, tak ingat Mansub maksudnya apa Masya? Mansub, marfu'. Mansub Masya Ramia. Ya, Apa maksud mansub? ya. Mansub. Jap. Ada Ustazah kata zaraf makan mansub bil fathah. Nampak tak skrin yang Ustazah share? Nampak? Apa maksud mansub bil fathah? Isim yang baris atas. Isim yang bariskan atas. Tak ingat tu guna belik buku tu. Tak ingat. Okey, kalau majrur apa? Masya Damia. Depan. Hai, majrur. Bawah-bawah.
bawah. Maksud ni atas saya sama lah juga. Maksudnya zarf zaman ni baris atas lah. Az-zarfu zaman dia dua je, sama ada mansub bil fathah ataupun mabni ala sukun. Okay, dia tengok pada kedudukan ayat. Kalau mansub bil fathah lah, kalau perkataan tu adalah mufrad. Tadi, tanawalas al-usrah sabahan. Nak tahu dia tu baris kalau berada di hujung, bila dalam soalan exam suruh i'rab, perkataan ni dalam hujung, lepas tu ha ni pula ada alif. Bila ha alif, automatik lah tak ada baris lain, dia adalah baris atas. Jadi senang kita nak tulis, bila minta i'rabkan perkataan ni, lepas tu sabahan, lepas tu titik. Contohlah kalau tak ada titik kan, contohnya. Contoh perkataan yang Ustazah letak kerja ni, nampak tak semua orang? Tanawal al-usrah sabahan. Kena besar lagi. Okey, contoh kalau dalam exam dia kata sabahan, i'rabkan perkataan sabahan. Sabahan ni tak ada baris, ha lepas tu ada alif. Senang kita nak tulis, dia adalah mansub bil fathah. Mansub bil fathah. Manakala kalau perkataan yang ada waw alif hujungnya, mestilah perkataan tu dibaca dengan baris depan. Takkanlah tiba-tiba baris bawah. Tak kan? Yang baris bawah awak kena ingat apa dia? Huruf jar. Huruf jar adalah baris bawah. Kalau mansub, kalau ada alif ni automatik dia adalah mansub bil fathah. Okey, contoh tadi az-zarful makan. Masuk pada az-zarful makan, qama Umar amamal fasli. Amama ni adalah contoh zaraf makan. Macam mana kita nak i'rabkan untuk perkataan zaraf makan? I'rabnya ialah zaraf makan mansub bil fathah. Dia takkan jadi amami, takkan jadi amamu, tak. Perkataan az-zaraf bila mansub zaraf makan mansub bil fathah. Memang kaedahnya macam tu. Okey. Kalau al-fasli pula, perkataan zaraf ni dia berganding ataupun berkait. Dia macam mudhaf dan mudhafun ilaih. Mudhaf dan mudhafun ilaih perkataan yang saling bersandaran. Umar telah berdiri di hadapan kelas. Maksudnya di hadapan, kalau di hadapan sahaja tergantung kan perkataan tu. Jadi dia perlu disandarkan, berada di hadapan mana? Hadapan ke kelas. Jadi kalau al-fasli pula, macam mana nak buat? Macam mana nak buat i'rab berkaitan dengan al-fasli? Amamal fasli. Perkataan selepas zaraf adalah mudhafun ilaih. Kenapa mudhafun ilaih? Sebab perkataan tu bersandaran. Amamal fasli dikira amama mudhaf. Al-fasli mudhafun ilaih. Amama tu kita tak sebutlah dia tu sebagai mudhaf, tapi kita akan sebut sebagai zaraf sebab itu adalah perkataan zaraf. Cumanya bila perkataan itu berada selepas zaraf dikira sebagai mudhafun ilaih. Jadi bila nak i'rabkan perkataan al-fasli, i'rabnya ialah mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Perkataan zaraf fungsinya hampir sama macam huruf jar. Jadi dia membariskan bawah. Okey. I'rab untuk al-fasli pula. Saya sebut apa tadi? Sebut semula apa yang saya sebut tadi. Al-fasli, i'rabnya apa? Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Faham lah tu?
Sambil tengok dia awak terus salin ni. Tak payah nak salin 2 kali dah lepas ni untuk masukkan dalam GC. Okey. Perkataan zaraf yang kita nak tambah untuk apa font ni ialah munzu. Apa maksud munzu? Munzu maksud dia apa? Munzu maksudnya sejak. Munzu sejak. Bainama bainama. Sebelum ni dah belajar sebenarnya awak ni. Nak ulang kaji. Apa maksud bainama? Tak ada orang tahu. Bainama. Ketika mana? Haitsu apa maksudnya haitsu? Haitsu ketika. Munzu sejak. Bainama ketika mana? Haitsu ketika. Inda, apa maksud inda? Inda di sisi. Okey, tengok buku teks muka surat 141. Buka buku teks muka surat 141. Ustazah nak awak jawab latihan untuk muka surat 141 bar. 12.40 Ustazah akan panggil nama. Okey, cuba jawab dulu. Kita bincang sama-sama lepas tu. 141 bar. Belum buat kan sebelum ni kan? Tak pernah buat lagi kan? Ke dah pernah buat? Belum. Belum. Okey, tengok muka surat 141 bar. Cuba jawab ya.
Okey dah? Muka surat 141 bar. Nombor 1. Siapa nak cuba jawab? Okey. Siapa dulu? Saya salah. Baca. Baca sekali dengan jawapan. Atanawalud dawa haitsu yukhaffiful alam. Maksud dia, Saya minum ubat hmm, apa maksud zaraf tu? Yang awak jawab tu, maksud dia. ketika Ketika apa? untuk menghilangkan rasa sakit. Atana walud dawa, saya mengambil. Kalau kata ada perkataan atana walu tu maksudnya saya mengambil. Atana walud dawa, atana walu saya mengambil, ad-dawa ubat. Saya mengambil ubat. Haitsu. Haitsu maksudnya apa? Ketika yukhaffiful alam. Maksudnya saya mengambil ubat tu untuk mengurangkan kesakitan. Takkanlah munzu kan? Munzu tu maksudnya apa? Sekejap. Inda di sisi. Bainama ketika mana? Ketika. Munzu maksudnya sejak, haisu maksudnya ketika. Inda di sisi. Okay, jawapan yang tepat ialah ketika. Nombor 2, siapa nak cuba jawab? Nombor 2, silakan baca, kemudian jawab. Sebut terus jawab. Ya'kulu Umaru al-fawakiha inda zukam. Ya'kulu Umar al-fawakiha inda zukam. Umar ni dia sedang makan buah bila mana dia zukam apa maksud dia Hazwan ni? Zukam apa maksud zukam? Zukam ni maksudnya sesama. Sesama. Okey. Setiap zaraf ni sebenarnya dia bukan ada satu maksud. Dia bergantung juga kepada ayat. Kadang-kadang kalau awak Google Translate dalam internet, dia bila buat satu perkataan maksud dia lain. Tapi bila awak terjemah untuk satu ayat yang penuh, maksud dia lain. Jadi nak kata kalau contoh susah kata di sisi, ketika ke apa semua tu kan, dia bergantung kepada konteks ayat tersebut. Orang kata tak rigid lah untuk satu perkataan tu maksudnya itu sahaja. Tak juga, bergantung macam indah. Indah ada yang di sisi, ada yang bergantung kepada keperluan ayat tu. Nombor 3, al-ibti'ad anis sukar. Menjauhi gula. Apa? Siapa nak cuba jawab nombor 3? Al-ibti'ad anis sukar. Marad as-sukari daruri. Kata apa? Sakit gula. Tak sempat cari perkataan dia tadi? Orang lain? Nombor 3, apa jawapan dia?
Al-ibtiad anis sukar. Adik Fakir. Mana adik? Al-ibtiad anis sukar, apa jawapan dia? Tak tahu Ustazah, search perkataan tak jumpa. Tak jumpa. Orang lain pun tak jumpa juga ke? Tak. Tak jumpa juga. Okey. Cuba tengok ayat sebelum dia. Menjauhi gula. Lepas tu ayat selepas isi tempat kosong. Maradhis sukari daruri. Apa maksud dia? Perkataan selepas dia tu. Apa maksud dia? Maradhis sukari daruri. Apa maksud dia? Ada yang jumpa juga perkataan selepas ni. Apa dia? Diabetes? Lagi? Belakang lagi tu? Apa? Tak jumpa? Berbahaya. Tahap. Maksudnya dia ni kena jauhi gula untuk orang yang berbahaya. Sejak ke, ketika ke. Indah. Indah tu semasa. Boleh makan tak? Boleh makan. Dia memang terus naik. Orang Cimanis lah. Orang diabetes Cimanis kalau ambil gula memang terus naik. Bahaya. Tak tahu. Al-ibtiad anis sukar. Munzu maradhis sukari daruri. Betul tak? Sejak jadi sakit diabetes yang teruk. Okey, nombor 4. Munzu Nombor 4 seterusnya. At-tabibu yashrahu 'anit taghdhiyati dakhala alayh. At-tabib yashrah 'anit taghdhiyah dakhala aliyun al-markaz. Doktor sedang bersyarah tentang gizi makanan. Lepas tu Ali pun masuk ke markas ataupun klinik itu. Apa jawapan dia? Bainama. Nama. Bainama. Bainama maksudnya ketika mana? Ketika mana seorang doktor sedang menerangkan tentang apa? Gizi makanan, telah masuk Ali ke markas. Bainama. Okay, yang terakhir siapa nak cuba? Last, nombor 5. Siapa nak cuba? Nombor 5. Anis. Mana Anis? Nak habis masa dah. 10 minit tinggal ni. Anis, nombor 5. Anis ada Anis? Ada Ustazah. Okay, baca. At-tabbahu lam yunazif al-matbakh bainama as-sabah. Bainama as-sabah. At-tabbahu maksudnya seorang tukang masak. Lam yunazif. Dia tidak membersihkan al-matbakh, dapur. Lepas lepas 4.0 maksudnya waktu pagi. Apa yang sesuai? Tukang masak tidak membersihkan dapur
Maksudnya apa? Yang tepat Indah. mana? Indah. Indah sabah, ketika mana waktu pagi. Dia tak bersihkan dapur pada waktu pagi. Indah sabah. Okay, kalau yang awak search dekat internet, apa maksud indah? Bila. Masa. Bila, masa. Okay. Kalau haisu tadi, apa maksudnya? Di mana? Haisu di mana? Dalam internet di mana? Hmm. Kalau bainama? Semasa. Masa. Semasa. Okay, jadi yang tepat mana? Bainama sabah ke indah sabah? Bainama ni macam kita tengah buat kerja lain, nak cerita ada benda lain. Macam bainama ketika mana, tapi Zuzah tak tahulah mungkin ketika mana tu ayat-ayat dalam buku yang lama, takut awak tak faham. Mungkin sebab dalam internet maksudnya lain. Jadi bainama ni dia macam ada dua situasi kita tengah buat benda lain. Macam doktor tengah bersyarah, lepas tu tengah-tengah doktor tu tengah cakap dengan orang, tiba-tiba Ali pun masuk dalam bilik. Macam tu lah maksudnya. Itu bainama, ketika mana. Kalau indah tadi, masa apa, dia tak bersihkan dapur pada waktu pagi. Indah sabah pun betul juga. Okey. Lihat muka surat 139. Okay. Kita baca secara kasar. 139 alif. Aqra'ul jumal al-atiyah thumma astakhrij az-zaraf. Baca ayat yang berikut kemudian keluarkan zaraf. Muka surat 139 alif Okay, nombor 1. Bainama ta'kulu tiflah wajbah al-'asha' ma'a usratiha ittasalat tabibu biha. Mana satu zaraf dia? Bainama. Bainama. Maksudnya ketika mana seorang kanak-kanak perempuan sedang makan makanan waktu malam, wajibatal asya' ni makan dinner bersama keluarganya, ittasalat at-tabibu biha, ke doktor pun sampai. Okay, nombor 2. Tanawal al-hubub wan nashawiyat muhimmun haitsu innaha nafi'atun wa ghaniyatun bil alyaf. Mana satu zaraf dia? Haisu. Haisu dalam ayat ni maksud dia apa? Dia kata apa? Al-hubub wan nashawiyat maksudnya kekacang-kekacang. Kita kekacang semua ni, jenis kekacang ni, bijirin dan kekacang penting. Haisu innaha nafi'atun. Nafi'atun wa ghaniyatun maksudnya sangat bermanfaat. Wa ghaniyatun dan sangat kaya bil alyaf. Dia kaya dengan protein lah kan. Kacang dengan bijirin dan kekacang. Haisu dekat sini jadi maksudnya apa? Apa maksud haisu kat sini? Yang awak boleh fahami. Ain Sabiha. Mana Ain Sabiha? Ya, Ustazah. Tak jumpa. Apa maksud haisu? Sekejap. Kerana ke Ustazah? Kerana sesungguhnya. Kalau kita nak terjemah ayat satu ayat demi satu ayat memang macam itulah kan maksudnya, betul tak? Kerana sesungguhnya ianya sangat bermanfaat dan kaya dengan protein. Tapi itulah kalau nak buat satu perkataan tu haisu sebenarnya ketika, tapi diterjemahkan
untuk pemahaman ayat kita yang tepat maksudnya kerana. Dia macam tadi lah saya kata nak kata dia punya maksud perkataan yang betul-betul tepat, kita tak boleh nak kata itu adalah tepat sebab kadang-kadang dia bergantung kepada konteks ayat. Cuma awak kena tahu itu adalah zorof. Contoh bainama, haitsu, munzu, itu perkataan-perkataan tersebut memang perkataan zorof. Itu saja. Okey. Yang ketiga, la ta'khudh al-adwiyata 'inda al-ju'i syadid yaqulu at-tabib lil marid. Apa yang mana satu zorof? Indah. Indah. Inda. Yang ni senang lah. Okey, seterusnya nombor 4, yaqulul mudarribu yajibu alaina mumarasatur riyadah 3 marrat fil usbu' haitsu yabqa an-nashat. Yang mana satu? Zorof. Haisu. Haitsu. Dan yang terakhir, tusyajji'u wizarah as-sihhah 'ala al-wiqayah min al-amrad al-khatirah limuwatinina 'inda al-hajah. Mana satu? Indah. 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 Okey. Jadi untuk 1 hingga 5 yang pertama apa? Yang pertama perkataan zorof ialah Bainama. bainama. Yang kedua Su. haitsu. Yang ketiga indah. Yang keempat haitsu. Yang kelima indah. Jadi perkataan zorof yang ada dalam untuk tingkatan 4 ni tak banyak. Saya rasa 5 perkataan ni dah cukup. Cuma kena tahu perbezaan zorof dengan harfu jar. Okay. Contoh macam nombor 4. Mana satu harfu jar? Huruf jar. Yang mana satu dalam ayat nombor 4? Fi. Fi. Fi adalah huruf jar, haisu adalah zorof. Nombor 5. Yang mana satu huruf jar, yang mana satu zorof? Nombor 5. Ala. Nombor 5 huruf jar ala, lagi Mi. min, lagi ada lagi satu. Li. Li. Jadi huruf jar untuk yang dalam nombor 5, untuk ayat dalam nombor 5 ni ala, min, li. Dan zorofnya ialah satu sahaja, inda. Okey. Saya rasa cukup untuk hari ini. Nota yang Ustazah salin tadi sikit dekat dalam ni, Ustazah kalau tak awak print screen sekejap, muat ke tak? Cuba share, print screen, lepas tu salin dalam buku dalam buku tulis awak, ambil gambar, masukkan dalam GC. Share sekejap. Okay, keluar tak? Siapa-siapa ambil gambar, lepas tu hubung dalam grup, nanti kawan awak salin. Print screen sekejap. Keluar. Ada dah, siapa-siapa ambil gambar sekejap. Saya nak scroll ke bawah. Dah? Ambil dah? Dah Ustazah. Okay. Ni yang kedua. Dah, ambil gambar yang ni. Dah sudah.
Mulai lagi. Dah? Dah ambil dah? Dah. Okey. Itu saja untuk hari ini.